Terima kasih dengan nama singkatan tu, nama glamour tu. Ya, Fafrizul Keropok Leko. Okey, baik. Zul, pasal Terengganu banyak nama-nama penting yang membantu Terengganu ke final Piala Sumbangsi dan juga Piala Malaysia musim lalu kini tiada lagi dalam skuad Terengganu. Antaranya Sonny Norde, Jordan Mintah dan juga Adisak Kraison. Tapi duo dari JRT pula yang datang. So far, macam mana persiapan pasukan Terengganu daripada pemerhatian Zul selama berada di Terengganu? Okey, hari ini memang cukup hari ataupun minggu ketiga Terengganu mengadakan sesi latihan selepas dikumpulkan bersama pada awal bulan ini dan ataupun pertengahan bulan lepas. Jadi saya melihat persiapan Terengganu nampak baik dengan kehadiran pemain baru, tempatan dan juga import. Apa yang difokuskan oleh Tomislav Schembechner sudah pasti aspek kecergasan dan juga bagaimana pemain-pemain mahu ataupun hendak memahami falsafah dan juga pendekatan yang ingin dilakukan. Di mana dalam pemerhatian saya pada sesi latihan tadi, beliau juga bukan saja terlalu menekankan aspek stamina dan juga kecergasan, tapi telah mengadakan sesi latihan training dua side ataupun mengadakan latihan menggunakan bola lah orang katakan. Jadi dengan perkara itu kita dapat lihatlah pasukan Terengganu ni ataupun Schembechner ni memfokus akan cuba menyelahkan apa yang ingin dilakukan bersama pemain-pemain Terengganu pada musim ini, terutama pemain-pemain baru untuk mereka memahami kemahuan yang akan digunakan pada saingan musim ini. Okey, tadi masa temu bual Zul dengan import baru Terengganu pada petang tadi iaitu Akinade, dia menyatakan perlu merebut tempat sengit di bahagian depan melibatkan sebab ada Safawi dan juga Akhia sekarang ini. Dan kita tak boleh lupa Ivan Mahmud juga di posisi itu. Bagaimana Zul melihat Akinade peluangnya? Saya rasa posisi Akinade ni walaupun dia hanya perlu bersaing dengan Ivan Mahmud, tapi dia akan menjadi satu pasangan yang cukup sengit. Kerana apa Yesu? Sebab dia mempunyai peranan yang sama seperti Ivan Mahmud, iaitu penyerang nombor 9 ataupun target man. Jadi salah seorang akan digunakan. Maksudnya saya menjagakan hanya seorang digunakan, sama ada Ivan ataupun Ismail dalam sesuatu perlawanan. Jaranglah seseorang jurulatih itu menggunakan pemain nombor 9 dan juga target man yang sama dalam sesuatu perlawanan diturunkan serentak. Salah seorang saja yang akan diturunkan. Jadi untuk Ismail, cabaran dia adalah untuk mengenepikan Ivan Mahmud yang merupakan antara penjaring terbanyak pasukan Terengganu musim lalu. Tetapi berdasarkan sesi latihan, berdasarkan perkongsian daripada penonton-penonton dan juga penyokong-penyokong sendiri, mereka teruja dengan kelibat Ismail Akinade yang nampak lebih menyelah ketika ini dalam sesi latihan berbanding Ivan. Tetapi masih terlalu awal untuk kita menilai kerana masih ada lagi beberapa bulan untuk sebelum sepak mula. Jadi tetap ada peluang, cuma cabarannya sengit untuk Ismail berada dalam kesebelasan utama, mengemudi jentera serangan skuad Petih kali ini. Oh, menarik Zul Ivan lawan Ismail Akinade. Baik Zul, nampaknya untuk Ivan Mahmud akan dapat seorang lagi rakan baru dari negaranya, dari Croatia, iaitu Marin Pilic yang dijangka akan beraksi di bahagian midfield. Tomislav pasti ada rencana hebat gabungan Croatia ni Zul. Yes, betul Akbar, sebab dalam temu bual tadi dia ada mendedahkan dua pemain yang ingin ditandatangani. Seorang pemain daripada Croatia, seorang pemain daripada Filipina yang merupakan bekas pasukan ini, dan kita ingin fokuskan kepada pemain Croatia ini. Daripada pilihan yang ada oleh Schembechner, ada dua pemain tengah yang ingin diambil, iaitu Igor Stonjovski dan juga Marin Pilic. Dan disebabkan Igor yang juga beraksi di Liga Utama Croatia ini tidak boleh membatalkan kontrak bersama kelab asal, maka pilihan kedua terpaksa dibuat, iaitu mendapatkan khidmat Marin Pilic. Itu dikongsi sendiri oleh Tomislav Schembechner.
dan dia dijangka tiba minggu depan selepas melengkapkan segala urusan termasuk ujian perubatan, dan sudah pasti Marine Village ini akan menggantikan tempat Habib Harun lah, dan melihat kepada kemampuan Marine Village ini, dia mempunyai kepakaran melakukan sepakan dari jarak jauh dan juga sepakan percuma. Jadi dengan kelebihan yang dimiliki, saya menggambarkan Marine Village ini seorang pemain yang berkarakter seperti Habib Harun dan juga Manuel Ott, yang mempunyai kelebihan dan juga keistimewaan menerusi percubaan jarak jauh. Jadi berdasarkan video-video yang kita tengok di YouTube dan sebagainya, Marine Village ini dilihat pembelian yang berbaloi untuk skuad PT. Zul, boleh tak jelaskan mengenai kita dapat lihat sasaran Sven Bruckner yang nampaknya mensasarkan pentas Asia. Mungkin Zul boleh kupas lebih lanjut lagi, Zul. Okey, kalau itulah sasarannya, saya sangat bersetuju kerana melihat kepada kualiti barisan pemain skuad PT musim ini, saya rasa memang terbaik, cukup pasukan yang amat dinantikan dan juga pasukan tumpuan lah yang saya boleh katakan, kerana pemain tempatan cukup seimbang dari semua posisi. Pemain import memiliki credibility dan juga latar belakang yang cukup baik, dan nak tak nak sasaran itu perlu lebih baik daripada musim lalu, iaitu dalam saingan liga. Jika tahun lepas ataupun musim lalu di tempat ke-6, saya ataupun sasaran yang lebih realistik dan juga wajar untuk Terengganu musim ini adalah top 3, dan yang paling penting adalah top 2 lah orang katakan, kerana ia mampu menawarkan tiket ke pentas Asia. Dan saya percaya jika kena dengan pendekatan dan taktikal yang dilakukan oleh Tuan Misraf Sdn, misi itu mampu dilakukan. Kini tinggal pemain saja melakukannya di atas padang pada hari perlawanan dan juga sepanjang musim liga yang akan berlangsung tak lama saja lagi. Okey Zul, overall skuad Terengganu nampak macam dah komplit, walaupun ada seorang dua pemain terakhir yang akan dibawa masuk. Dan kita dapat lihat gambaran persiapan mereka sangat padu. Okey, apakah kita dapat melihat Terengganu akan muncul salah satu daripada pasukan yang mampu untuk mencabar siapa? JDT di puncak liga. Boleh? Realistiknya untuk mencabar boleh, tetapi untuk memastikan kejuaraan liga itu saya masih memilih pasukan JDT. Tetapi untuk menang piala, salah satu piala sama ada Piala FA dan juga Piala Malaysia, saya melihat peluang Terengganu ada, kerana ia adalah berbeza dari segi cabaran pertandingan itu sendiri. Dan ingin saya kongsikan pasukan Terengganu juga kali ini melakukan pendekatan berlainan sedikit untuk pramusim, iaitu hanya menumpukan latihan di pramusim di Malaysia saja ataupun di dalam negara, dengan mengadakan kejohanan 4 penjuru di Terengganu dan juga mungkin mengadakan siri perlawanan persahabatan atau penjelajah di Lembah Kelang bertemu dengan pasukan-pasukan di Lembah Kelang. Jadi persiapan yang cukup mantap dan baik itu, walaupun di dalam negara untuk mencabar JDT itu berpeluang, tetapi untuk menjadi juara liga itu mungkin perlu masih memerlukan sesuatu yang orang kata keajaiban jugalah. Luar biasa daripada pemain-pemain itu sendiri. Tapi dalam bola sepak tiada yang mustahil. Betul. Akbar. Okey Zul, tadi Zul pun sudah bersama dengan penyokong-penyokong yang hadir untuk menyaksikan sesi latihan. Mungkin Zul boleh berkongsi, diorang okey dengan segala perancangan Terengganu setakat ini untuk musim baru ni, Zul? Ya, nampaknya mereka teruja ya Su. Apabila kita tanya bagaimana perasaan dan juga apa yang mereka jangkakan, rata-ratanya cukup positif, cukup yakin, semangat dengan skuad Terengganu pada musim ini. Saya sendiri juga secara peribadi melihat sesuatu yang cukup baik untuk pasukan ini musim ini. Dan penyokong juga melahirkan perkara yang sama, dan mereka cuma mengharapkanlah pendekatan daripada jurulatih itu dapat diterjemahkan dengan baiklah oleh barisan pemain-pemain Terengganu, kerana saya rasa pihak pengurusan sudah melakukan sesuatu yang baik kepada pasukan ini dengan menyediakan satu pasukan yang seimbang dari semua posisi, pasukan yang mantap. Jadi jurulatih dan barisan pemain yang perlu melaksanakan misi dan juga harapan peminat
tinggi kali ini saya rasa untuk pasukan Terengganu. Dan juga saya boleh kongsi kalau sebelum balik tadi masih ada lagi penyokong yang tunggu untuk mendapatkan tanda tangan pemain-pemain Terengganu, terutama Safawi dan Akia. Jadi besar harapan mereka untuk melihat pasukan Terengganu musim ini berjaya. Kalau Akbar mahu melihat pasukan ini jadi juara liga, itu juga mahu diinginkan, diidamkan oleh penyokong-penyokong Terengganu. Mantap Zul. Okey, Nampaknya Zul. itulah. Menyebut tentang fan ni kan, saya ada pantun 2 kerat untuk Zul. Ada juga. Ada. Okey. Penyokong Tegar melupakan ekor. Balik jangan lupa pupuk lekor. Dah agak dah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kemar Zul. apa? Beres. Baik, Okey, bah. terima kasih. Baik, 3 nama baru dalam skuad Terengganu yang menjadi bualan ketika ini melibatkan 2 bintang dari JDT yang dipinjamkan ke Pantai Timur, iaitu Safai Rashid dan juga Akia Rashid. Dan juga, siapa lagi kalau bukan Akram Mahinan yang berhijrah dari KL City. Manakala, ketiban bekas import Kelantan Ismail Akinade menjadikan perebutan posisi depan semakin sengit. Dan sementara itu, ada banyak nama-nama besar yang tak ada lagi bersama dengan TFC musim ini, termasuklah bintang Thailand Adisak Kraison, penyerang import berbisa Sonny Norde dan juga Liridon Krasniki. Turut tak bersama lagi adalah Jordan Minta, penyerang berasal dari Ghana.